lah sebagai penyelamat. Engkau nak selamat, engkau kena masuk dalam perjanjian aku ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam ceria semua. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahillazi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Apa khabar semua? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cikgu harapkan semua kita dan semua penonton-penonton, pendengar, supporter-supporter di FB Live Official PPIM sentiasa sihat ceria, dan juga banyak lagi tu channel-channel lain yang sedang menanti kita, media-media semasa semua berada pada malam yang sangat-sangat mustahak dan penting ini. Permulaan pembicaraan, mula daripada kita, permulaan pembicaraan. Tapi di dunia orang dah bicara lama dah. Malaysia ni jarang-jarang orang kata, tapi malam ini topik dia The Great Reset dan New World Order. Order baru dunia. Untuk itu, kami membawa tokoh-tokoh yang tidak asing lagi. Toki, malam ni kita berbual sampai pukul 12 Boleh. Boleh. Baik, itulah. Saya ada geng ni, okey. Ada geng semangat seorang pejuang daripada pagi sampai petang, menghadap tetamu, melayan dengan penuh mesra, malam berusaha lagi. Itu dia. Dr. Nur Azman, apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Tokoh yang tak asing lagi bercerita tentang New World Order ni, kira kalau tak bawa dia ni tak jadilah. Bercerita tentang konspirasi tak habis-habis, sampai orang kata kat dia ni ustaz konspirasi. Dr. Nur Azman Muhammad Samsudin, pengurusi GPMC yang meletup-letup tu, yang berkali-kali FB kena ban. Jadi harap-harap live kita hari ni cantik, tak ada siapa kacau. Tokoh seterusnya Encik Zulkifli Hasan, aktivis. Nak kata anak buah ke, sahabat ke, kawan ke, tak tahu, tapi sama-sama berjuang. Mulut dia, kalau kata burung murai itu boleh mengalah. Kalau Garuda tu dia boleh panggil main dengan cakap dia. Seorang yang sangat mengeluarkan, seorang sangat petah bercakap dengan fakta-fakta dan berani. Sampai ada pula ajak pula nak bersembang. Kalau siapa nak bersembang dengan dia persilakan. Dia mengemukakan fakta dia. Dan hari ini kita bawa dengan begitu hebat sekali Encik Zulkifli Hasan, aktivis GPMC. Dan sebelah sana, senyum sikit Tuan, Tuan Azri Chang Adnan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bayangkan Tuan Azri Adnan ni terkenal dengan dia punya tag dia, The Bike Preacher. Dia dalam kereta dia bercakap, sambil berdiri tepi kereta dia bercakap, di mana bercakap tentang kebenaran. Dan hari ini walaupun dia diuji, saya tanya dia tadi, Tuan Azizi ni nampak macam serah sikit, macam letih sikit, macam demam tak demam ni, asal sebab dalaman kan, sebab orang buat. Saya setahun dilanda musibah ujian stroke. Mungkin disebabkan banyak sangat kacau sambal wasabi. Disebabkan saya banyak kacau sambal wasabi, maka saya telah disalahpikan. Saya telah disalahpikan sehingga stroke hampir setahun. Tapi tak apa, itu semua ujian daripada Allah yang membuatkan saya lebih ingin berjuang untuk kebenaran dan membuka minda masyarakat untuk berfikir. Sebab kerana itulah apa yang dikatakan dalam Quran banyak kali. Akala takhilun, akala tatafakarun. Tidakkah kau berfikir, tidakkah kau menggunakan akal. Baik. Jadi kita perlu connect the dots, menghubungkan titik-titik ni. Apa gambar last dia? Sebab banyak benda yang berlaku, otak kita tak berfikir. Kita hanya ambil ini kita, benda ni nak jadi ni, benda ni nak jadi. Kita tak tahu sebenarnya dia ada satu gambar yang perlu kita hubungkan. Dot ni dia akan membentuk satu gambar. Ini sebenarnya the whole picture. The whole picture dia apa sebenarnya. Malam ni insya-Allah taala kita doa pada Allah Taala bagi mereka yang samar-samar kabur tentang the agenda The Great Reset dan New World Order ni. Hari ini Tuan Azizi dan sahabat-sahabat rakan-rakan kita panel hari ini akan melukis gambaran yang jelas di minda anda dan insya-Allah boleh terpahat di hati.
New World Order, The Great Reset. Bila topik ni dibagi bagi cikgu jadi moderator, of course lah kalau benda-benda lagu ni cari aku. Tak apa, aku suka. The Great Reset, The New World Order bukan topik calang-calang. Satu dunia orang duk cerita. Maka cikgu pun duk belik-belik. Mana datang perkataan Great Reset? Rupanya perkataan New World Order atau NWO tu bukan baru. Siapa sini ada internet sekarang? Great Reset ni datang daripada Prince Charles. Prince Charles. Di awal-awal COVID ni. Masya Allah. Bila di awal-awal COVID ni dia kata, oh ini adalah peluang untuk The Great Dia Reset. agenda The Great Reset. Dia yang first kali keluar perkataan Tu. Cikgu buat kajian lagi tuan. Cikgu buat kajian, rupanya cikgu belik dalam duit Amerika Syarikat. Yang ada mata atas piramid tu, persoalannya kenapa tak letak telinga? Hidung ke tak? Atas piramid tu. Dia letak biji mata atas piramid, dia tulis perkataan yang berbunyi Novus Ordo Seclorum. Bahasa Latin. Bahasa Latin, tak ya ke tak? Itu. Novus Ordo Seclorum dalam duit ni, bila ditranslate jadi The New World Order. Masya Allah. Prince Charles pula cakap pula The Great Reset. Link pula dengan order baru dunia. Prince Charles yang asyik ke Royal belum sebelum tu. Bukankah dia pernah live dengan pemimpin kita ke tak? Kita di dalam satu order dunia yang sekarang ni lah, dunia yang sekarang. Dan kita menuju ke satu order dunia baru. Order ni adalah sistem. Satu sistem dunia baru. Tata cara dunia baru. Tu dia. Saya nak buka topik pertama ni kepada Dr. Nur Azman. Are you ready? Are you ready? Dia kata okey. Kita serah pada dia. Kenapa ni? Agenda-agenda besar dunia ni nak mempelopori seperti tuan kata tadi, The Prince Charles ni cakap The Great Reset. Ya. Kenapa ni dia nak reset dunia ni? Baik. Silakan. Pertama-tama sekali kita sebut Great Reset ni, kita tengok siapa belakang dia. Siapa yang mempeloporinya dan siapa yang benar-benar mendukungnya. Kalau kita tengok di dalam apa yang ada hari ini, yang pertama sekali sebut Great Reset ni dia ada dua pandangan. Satu pandangan kata dia adalah satu yang baik, a force for good dipanggil. Kan, yang mana force for good ini akan menjadikan dunia ni lebih baik lagi, lebih ekonomik lagi, lebih adil, fairer place, lebih greener, lebih hijau lagi. Bukan hijau pas, hijau. Sustainable. Okay, baiklah nampaknya kan. Baik. Tapi sebahagian pula kata bahawa Great Reset ini adalah merupakan satu yang dahsyat, syaitan besar. Evil lizard pula dikata. Orang yang buat ni pula jenis-jenis evil lizard people. Disebut tadi Al-Masih Dajjal dan bala tenteranya lah. Baik. Jadi bila ada dua benda bertentangan ni, jadikan orang confused dan pening. Baik ke tak baik? Baik ke tak baik? Dari sinilah kita lihat bagaimana kita nak kena tengok sebenarnya nak tahu baik tak baik ni, kita tengok siapa belakang dia. Leader dia siapa? Siapa belakang dia? Okey, saya nak baca sikit lah sini kan. Kita nak tengok baik tak baik yang belakang tadi. Oh, kena pakai semua. Malam ni jadi saja. Malam ni kita jadi saja lah. 3 sekaligus. Baik. Saya nak baca sikit Sebenarnya WEF ni ditubuhkan pada 1971. 2021 cukup 50 tahun. Memang kalau setan ni kalau rancang 50 tahun, 100 tahun. 50 tahun, 100 tahun. Nanti kita sebut nanti. Nak sebut kat sini, kenapa dia rancang begitu jauh? Kerana dia nak pastikan semuanya berjalan dengan baik. Dan kita lihat sebenarnya cara ringkasnya, kita nak sebut, kalau tengok dalam website WEF ni, World Economic Forum ni, dia kata kami inilah orang yang independen. Orang yang tidak bergantung dengan siapa-siapa, yang berdikari, impartial, orang yang tidak ada side mana-mana, orang yang adil, yang tidak ada orang-orang spesifik yang untung, yang berintegriti. Ini dalam dia punya website lah. Dia kata semua baik belaka. Tapi bila kita make a dig, kita menggali sikit, dalam sikit lagi, maka kita akan dapati sebenarnya di dalam WEF ni ada siapa? Dalam WEF ni ada orang-orang yang terkenal
Dan kita kata orang yang berpengaruh di dunia ini dan juga syarikat-syarikat besar yang berpengaruh di dunia ini. The global elite. Yes, the global elite. Contoh kita sebut kat sini, antara selebriti yang ada dalam WEF ni Prince Charles sebut tadi. Prince Charles antara orang yang digambarkan sebelum ni sebagai pengganti Queen Elizabeth ada dalam WEF. Begitu juga Leonardo DiCaprio. Salah seorang daripada pelakon yang terkenal. Dan juga banyak lagi lah kena sebut satu-satu. Kemudian di belakangnya juga ada 1,000 company besar. Company besar yang membayar dengan jutaan ringgit ataupun US dollar kepada WEF untuk melaksanakan dia punya tugas dia. Jadi kalau kita tengok satu organisasi tu bila dibiaya oleh orang-orang tertentu, tentulah orang yang membiaya itu mesti ada untung. Kalau tak ada untung, dia tak dapat apa-apa. Baik, kita tengok apa company-company. Banyak 1,000. Kita tengok beberapa je lah. Dan antaranya digambarkan sini ialah, contohnya, kita sebut sini ialah Amazon, contohnya. Amazon ini, kalau kita kata Amazon nak tolong orang, dialah antara syarikat yang telah terkenal kalau di US, syarikat yang banyak mendiskriminasi manusia. Contohnya, driver-driver dia, yang mengantar barang-barang dan sebagainya, telah diperlakukan seperti binatang sehingga nak berehat untuk take a break, buang air pun tak dibenarkan. Terkenal orang-orang Amazon ni, drivernya ini kencing dalam botol kerana nak berehat pun susah, seperti hamba diperlakukan seperti ini Amazon. Ini yang antara kes-kes yang ada di Amerika. Begitu juga syarikat antaranya Nestle yang besar antaranya, dan dia telah menyatakan secara openly bahawa dia menyokong perhambaan dan untuk melakukan sesuatu berdasarkan perhambaan, sistem perhambaan. Dia sokong. Dia kata kita kena ada hamba supaya manusia itu boleh dipergunakan 100%, tenaganya optimum dan sebagainya. Begitu juga BAE System. Ini semua belakang WEF. BAE System ni adalah syarikat yang manufacture senjata. Dan telah menjual billions of arms around the world. Billions. Termasuklah menjual senjata yang digunakan oleh Arab Saudi untuk menyerang dan membunuh ribuan rakyat yang tak berusaha di Yaman. Begitu juga syarikat yang lain, Apple contohnya. Apple ni terkenal dengan seolah-olahnya environment free. Ataupun environment, kita kata sokong kepada untuk pembinaan environment ni lah, alam sekitar yang baik. Tapi kita tengok, kalau kita tengok pejabatnya, contohnya di US sebagainya, ada tempat-tempat yang diletak net. Kenapa? Jahatnya dia pada dia punya pekerja sampai ada pekerja yang bunuh diri, terjun daripada atas. Ini semua adalah kes-kes yang ada di Amerika. Begitu juga oil company seperti Chevron yang banyak terkenal dengan abuse human right. Jadi kita lihat ada 1,000 syarikat besar di dunia ini yang merupakan elit yang mendanai WEF, yang mendanai projek Great Reset. Dan kalau kita tengok secara logiknya, apabila mereka memberikan dana kepada WEF ni, World Economic Forum ini, untuk melaksanakan kerja-kerja Great Reset ni, adakah mereka akan dapat untung ke tidak? Adakah dia memang bagi sebagai kemanusiaan saja? Sedangkan sejarah company-company yang tadi itu telah kita dapat secara jelas menunjukkan bahawa mereka didakwa di mahkamah-mahkamah terutama di Amerika tentang penyalahgunaan kuasa, penyelewengan penggunaan akta kemanusiaan, sehingga ada di kalangan anak-anak dia ataupun kita kata syarikat-syarikat dia, pekerja-pekerja dia sampai mereka membunuh diri. Dari sini kita lihat sebenarnya, kalau kita nak tengok siapa dia sebenarnya yang membelakang mendalangi Great Reset ni, tidak lainlah WEF. Dengan dia punya iklannya, dengan dia punya program-program besar-besarannya yang memakan belanja jutaan US dollar. Dan ini kita mendapati, tentulah dia mendapat sokongan yang besar. Dan kita lihat juga banyak di kalangan pemimpin-pemimpin yang kita nampak sebenarnya mempunyai kepentingan politik yang tertentu yang menjadi dalang di belakang WEF. Jadi oleh itu, apabila kita nyatakan bahawa The Great Reset ni adalah satu program yang baik, maka dia ada tanda soal situ. Sebab dia yang tersurat baik belaka. Yang tersirat ni ialah sesuatu yang kita nak tengok, dan bila kita tengok yang di belakang dia tu rupa-rupanya semuanya malaun belaka. Malaun ni apa? Dia laknat. Jadi di belakangnya itu orang Melaka panggil lahabau. Lahabau, bukan hawau. Jadi
Oleh kerana di belakang itu orang-orang yang mempunyai kepentingan yang tertentu, syarikat-syarikat besar yang nak menguatkan sebenarnya mereka nak. Contoh dia kata, you own nothing but you will live happy. Kamu tak milik apa-apa, tapi kamu hidup dengan senang. Ada orang tanya kat saya soalan. Dia kata, macam mana kita boleh tak ada apa-apa, kita hidup senang? Maknanya apa? Maknanya kita ni dah tak ada apa-apa dah. Tanah dah tak ada, rumah. Money pun yang dibagi. Jadi kita sentiasa hidup dalam keadaan minta macam ni. Nabi kata apa? Siapa yang minta, dia always sentiasa akan berada di bawah, hina daripada yang memberi. Kalau yang memberi tu hina, yang meminta tu lebih hina lagi. Jadi sebab tu nak sebut sini kan, Great Reset walaupun nampak yang tersurat hebat, bagus, tetapi yang tersirat di belakang, kita tengok siapa player dia yang ada. Di situ kita nampak niat dan tujuan dia yang sebenar.